Assalamualaikum. Nama saya Amira Najwa binti Saleh Zaini. Nombor matriks 3202030151. Hari ini saya akan menceritakan tentang disleksia. Persoalannya, apakah itu disleksia? Disleksia adalah dua perkataan Greek yang digabungkan, iaitu dis yang membawa maksud kesukaran atau kesusahan dan leksis yang membawa maksud bahasa atau pertuturan. Apabila digabungkan dua perkataan Greek ini, disleksia membawa maksud kesukaran dan atau kesusahan untuk membaca, mengeja dan menulis. Bahagian Pendidikan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia mendefinisikan murid-murid yang mempunyai masalah disleksia mempunyai kecerdasan mental yang tinggi ataupun searas dengan murid-murid biasa. Tetapi mereka mempunyai kelemahan yang tinggi dalam bahasa, iaitu mengeja, membaca dan menulis. World Federation of Neurology 1986 memberi definisi disleksia sebagai satu kecelaluan pada kanak-kanak meskipun mereka melalui pengalaman bilik darjah konvensional, mereka gagal menguasai bahasa seperti membaca, menulis dan mengeja yang selaras dengan kemampuan intelektual mereka. Statistik menganggarkan seramai 600,000 orang, terutama kanak-kanak yang mengalami masalah disleksia di negara ini. Lebih ramai kanak-kanak lelaki yang mengalami masalah disleksia ini berbanding dengan kanak-kanak perempuan. Sekian, terima kasih. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nurul Fatina binti Muhammad Jamaluddin. Nombor matriks saya 3202088831. Okey, hari ini saya ingin membicarakan tentang ciri-ciri disleksia. Okey, disleksia ini biasanya dikaitkan dengan membaca. Murid-murid disleksia mempunyai kemahiran membaca yang sangat lemah. Okey, antara ciri-ciri murid disleksia ini ialah masalah dalam ejaan. Okey, murid ini menghadapi masalah sebutan fonologi, di mana murid tidak dapat untuk menyebut perkataan yang tertulis. Mereka juga amat sukar untuk membunyikan huruf vokal dan selalu meninggalkannya. Okey, yang kedua pula, masalah dalam membaca. Murid-murid disleksia akan membaca terlalu cepat, sebutan yang tidak tepat, dan mereka juga membaca dengan lambat-lambat, terputus-putus disebabkan kesan keterbalikannya. Yang ketiga pula, masalah kekeliruan. Mereka juga selalu keliru dengan abjad yang kelihatan sama dan menulisnya dengan terbalik. Contohnya huruf iaitu B dan D, P dan Q. Right. Selain abjad dan perkataan, mereka juga keliru terhadap pemahaman konsep ruang seperti atas dan bawah, depan dan belakang. Okey. Masalah yang keempat pula, masalah dalam ingatan. Murid disleksia menghadapi masalah dalam mengingati susunan, iaitu susunan mengikut hari, bulan dan juga tahun. Okey, sekian. Terima kasih. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nurul Syazah binti Hamdan. Nombor matrik 3202030311. Saya ingin membentangkan tentang masalah yang mungkin dialami oleh kanak-kanak yang bermasalah disleksia. Antara masalah yang dialami oleh kanak-kanak yang bermasalah disleksia ini ialah mereka akan disalah sangka dan digelar sebagai seorang yang malas, kurang berkebolehan dan lembab. Selain itu, pembentukan imej diri mereka yang sihat juga akan terjejas dan mereka mula mengalami rasa rendah diri.
Jika tidak dikenal pasti dan tidak membantu mereka yang bermasalah disleksia ini pada peringkat lebih awal, akan menyebabkan mereka mengalami gangguan emosi seperti kemurungan dan berasa kesunyian. Bukan itu sahaja, mereka juga akan mengalami masalah tingkah laku seperti mereka terasa dicabar oleh seseorang. Apabila masalah ini dialami oleh seseorang itu, prestasi pencapaian akademik mereka rendah dan terjejas dan akan menyebabkan mereka keciciran dalam sekolah dan akademik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najla Diana akan membincangkan tentang langkah-langkah untuk boleh membantu disleksia. Okey, kita ada lima perkara yang boleh kita bantu mereka. Okey, contoh yang pertama, guru boleh meluangkan lebih masa kepada murid. Contohnya, guru boleh mengadakan kelas tambahan. Okey, contoh yang kedua, guru boleh membuat alat bantu pengajar. Contohnya, menggunakan pasir atau gigi untuk nak ajar murid. Ajar murid mengenal huruf. Okay, yang ketiga, guru memberikan arahan berulang kali. Ulang-ulang supaya diorang ni faham. Okay, yang keempat, guru memberi mereka masa untuk berfikir dan menyiapkan tugas. Jangan paksa diorang. Nombor 5, yang terakhir, guru tak boleh bebankan diorang dengan terlalu banyak kerja. Nanti diorang akan stres. Itu sahaja. Terima kasih. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Farhani binti Muhammad Farizli. Kesimpulan, disleksia adalah salah satu daripada beberapa jenis kesukaran dalam pembelajaran. Ciri-ciri disleksia ini terdapat pada sesetengah kanak-kanak. Cuma tahap yang dialami oleh mereka adalah berbeza-beza. Sama ada teruk, sederhana ataupun ringan. Perbezaan peratus ciri-ciri disleksia yang terdapat dalam kalangan murid adalah dipengaruhi oleh faktor jantina, kesihatan, sejarah dan genetik. Mereka juga boleh mengikuti program pendidikan pemulihan yang membantu mereka. Oleh itu, kanak-kanak disleksia harus diberi bantuan dengan kadar yang segera oleh pelbagai pihak agar mereka mampu untuk menonjolkan diri dan bakat serta mampu untuk bersaing dengan individu yang normal yang lain. Sekian, terima kasih daripada saya.